Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noor Rahmah bin Muhammad Razwan. Hari ini saya akan mengetuai pembutangan slide untuk soalan tutorial kami, iaitu soalan 5 yang bertajuk uraikan cabaran dan strategi kesatuan sekerja Sabah Banking Employee Union SBU dalam menghadapi fasa peralihan ke akademik. Okey, ini merupakan kumpulan saya. Yang pertama, Naomi. Yang kedua, saya sendiri, Amirul. Yang ketiga, Nisa. Yang keempat, Dayang. Dan yang kelima ialah Puteri. Okey, saya akan mulakan dengan pendahuluan. Yang pertama iaitu maksud kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja merujuk pada organisasi yang ditubuhkan oleh sekumpulan pekerja untuk melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan mereka dalam konteks pekerjaan. Okey, fungsi-fungsi kesatuan sekerja ni dia banyak. Okey, dia akan hadirkan seorang wakil bagi anggotanya dalam berunding dengan majikan lah mengenai isu-isu penting. Okey, antara isu-isunya ialah seperti gaji, keadaan kerja, waktu kerja, okey, faedah bekerja dan pelbagai isu lain yang berkaitan dengan pekerjaan. So maksudnya kesatuan sekerja ni dia mementingkan hak-hak pekerja lah daripada majikan sendiri. Dia ingin menuntut hak mereka dari segi macam berapa kadar gaji yang mereka patut dapat, keadaan mereka perlu dalam normalisasi macam mana, waktu bekerja mereka mestilah mengikut yang ditetapkan, atau apa faedah yang mereka dapat dalam pekerjaan mereka. Macam tu lah. Okay, seterusnya, dalam tajuk ini saya telah mengambil satu kesatuan sekerja iaitu Sabah Banking Employee Union iaitu SBUB. Okey, SBEU menghadapi pelbagai cabaran dalam fasa peralihan ke endemik, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemik. Setelah itu, peralihan ke endemik adalah langkah. Okey, sebab itu peralihan kesatuan sekerja SBEU ni dia telah menghadapi pelbagai cabaran lah untuk peralihan ke endemik, dan juga diorang perlu mengambil langkah-langkah kerana semasa pandemik iaitu COVID-19 mereka menghadapi kejatuhan, kena buang pekerja semua. So selepas je pandemik iaitu endemik, mereka perlu melakukan langkah-langkah untuk memastikan pekerja-pekerja hak-hak pekerja terjamin lah. Okay. Dan selain itu, ia juga memberi peluang untuk memulihkan ekonomi negara. Okay. Kesatuan sekerja memainkan peranan utama dalam memastikan hak pekerja terjaga semasa fasa ini. Namun mereka berdepan dengan pelbagai cabaran untuk memastikan hak pekerja dalam keadaan yang baik dan juga berdepan dengan pengurusan hak pekerja yang akan berlaku. So dekat sini terdapat beberapa cabaran dan juga strategi yang dihadapi oleh kesatuan sekerja SBEU iaitu Sabah Banking Employee Union. Seterusnya ialah cabaran kesatuan sekerja Sabah Banking Employee Union ataupun dikenali sebagai SBEU dalam menghadapi fasa peralihan ke endemik. Cabaran yang pertama yang dihadapi oleh pihak SBEU sewaktu fasa peralihan ke endemik ialah kekurangan latihan dalam teknologi. Para pekerja di SBEU menghadapi cabaran dalam bentuk berhadapan dengan teknologi semasa fasa peralihan endemik. Seperti yang kita tahu, sewaktu COVID-19, waktu pandemik, kita sangat bergantung dengan elemen teknologi, terutamanya dalam sektor pekerjaan, di mana kita sangat bergantung dengan teknologi untuk berkomunikasi secara talian disebabkan kita mempunyai kekangan untuk tidak boleh berjumpa secara fizikal.
Oleh itu, para pekerja perlu membiasakan diri dengan menggunakan teknologi dan aplikasi-aplikasi yang baru yang sebelum ini kurang pengetahuan dalam aspek itu. Contohnya, aplikasi-aplikasi seperti Google Meeting, Zoom, Webex, dan sebagainya. Perkembangan pesat teknologi memerlukan para kaki tangan untuk memperolehi kemahiran baru. Kurangnya peluang latihan serta usaha dalam peningkatan kemahiran teknologi. Hal ini menyebabkan kecekapan dan produktiviti pekerja menurun. Selain itu, cabaran yang kedua ialah ketidakstabilan pekerjaan. Pengurangan pekerja dan penstrukturan semula tenaga kerja menimbulkan ketidaktentuan dalam kalangan para pekerja. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, sewaktu pandemik COVID-19 dan semasa waktu peralihan ke fasa endemik, ramai pekerja yang telah dibuang pekerja antara sebab-sebab penutupan perniagaan, pengecilan tenaga kerja, dan syarikat-syarikat yang mengalami masalah wang dalam situasi yang kritikal. Oleh itu, hal ini menyebabkan para pekerja bimbang tentang masa depan mereka kerana ia menyebabkan pekerja yang terlibat dalam penstrukturan semula mungkin menghadapi ketidakpastian mengenai kestabilan pekerjaan mereka, yang juga boleh menjejaskan kesejahteraan mental dan juga dalam aspek kewangan mereka. Kebimbangan terhadap kehilangan pekerjaan boleh juga menyebabkan penurunan motivasi dan produktiviti dalam kalangan pekerja yang masih bekerja. Cabaran yang ketiga ialah ketidakpuasan hati pekerja terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh majikan terhadap isu kebajikan, keselamatan, dan kesihatan pekerja. Ketidakpuasan hati pekerja terhadap keputusan majikan merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian dalam dunia pekerjaan. Sebagai contoh, keputusan untuk mengurangkan faedah kebajikan seperti perlindungan insurans kesihatan atau elan keselamatan yang boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pekerja. Menurut Puan Catherine pada tahun 2024, pekerja yang tidak berpuas hati dengan keputusan majikan terutamanya berkaitan dengan gaji, cuti atau kebajikan lain akan dibawa berunding secara tertutup dengan majikan mengenai isu tersebut. Dengan memberi ruang untuk dialog, pekerja merasa dihargai dan didengari, manakala majikan pula dapat menilai keperluan pekerja dengan lebih tepat. Pendekatan seperti yang dicadangkan oleh Puan Catherine pada tahun 2024 adalah contoh amalan terbaik dalam menangani ketidakpuasan hati pekerja terutamanya dalam isu kebajikan mereka. Langkah seterusnya adalah dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu dalam menyelesaikan konflik secara profesional. Menurut Puan Catherine pada tahun 2024, apabila perundingan peringkat pertama tidak mencapai persetujuan atau kesepakatan, konflik tersebut boleh menyebabkan pekerja tidak berpuas hati dan mereka akan dirujuk kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan iaitu JPP untuk campur tangan dalam rundingan. Dengan adanya saluran formal seperti JPP, pekerja dan majikan dapat menyelesaikan isu secara profesional dengan mengurangkan risiko tindakan drastik seperti mogok serta memastikan suasana kerja yang lebih harmonis dan aman untuk jangka masa panjang. Strategi SBEU yang keempat ialah mengukuhkan rundingan perjanjian kolektif. Seperti yang kita tahu, rundingan perjanjian kolektif dia melibatkan majikan dalam rundingan untuk memastikan apa-apa sahaja faedah pekerja. Contohnya faedah keselamatan pekerjaan, lepas itu kenaikan gaji dan perlindungan kesihatan. Dan dalam perjanjian kolektif juga, majikan boleh boleh membuat amalan kerja baharu. Contohnya kerja dari rumah, working from home atau yang orang panggil sekarang adalah sistem hybrid. Jadi perjanjian kolektif ini dia menjadi norma pasca endemik lah. Okey, seterusnya yang kelima adalah latihan kesemula dan peningkatan kemahiran, di mana majikan boleh menganjur program latihan. Ini dapat membantu pekerja untuk menyelesaikan diri dengan keperluan pasaran kerja yang semakin berubah. So, contohnya macam majikan beri akses kepada latihan teknologi dan kemahiran digital. So,
So, dalam ini bila ada latihan di digital tu dia dapat berkomunikasi antara ahli seperti pekerja seperti aplikasi kesatuan atau laman web interaktif lah untuk memastikan kesatuan sekerja itu sentiasa berjalan dan efisien. Sekian. Salam sejahtera, nama saya Naomi Christopher, bernomor metrik BA23110422 dan saya akan teruskan dengan dua lagi strategi yang dilaksanakan oleh SBEU dalam menghadapi fasa peralihan ke endemik. Jadi, strategi yang seterusnya ialah pematuhan protokol kesihatan. SBEU mematuhi semua piawaian keselamatan dan kesihatan yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini termasuklah pemeriksaan berkala di tempat kerja dan penyediaan alat perlindungan diri seperti pelitup muka dan sanitizer. Tambahan pula, SBEU juga sentiasa memastikan pekerja yang terjejas oleh COVID-19 mendapat faedah daripada SOKSO, termasuklah rawatan perubatan dan gaji dibayar semasa cuti sakit. Satu lagi strategi yang dilaksanakan oleh SBEU adalah melakukan penilaian keberkesanan keselamatan. SBEU sentiasa melakukan penilaian berkala terhadap keberkesanan langkah-langkah keselamatan yang telah dilaksanakan semasa pandemik untuk memastikan bahawa pekerja tidak terdedah kepada risiko di tempat kerja. Di samping itu, kesatuan ini juga terus berunding dengan pihak kerajaan dan agensi berkaitan untuk memperjuangkan hak dan kebajikan pekerja termasuk isu gaji dan keadaan kerja pasca pandemik. Okey, kesimpulannya, fasa peralihan ke endemik memerlukan kerjasama antara kesatuan sekerja, majikan dan kerajaan dengan mengamalkan strategi seperti memperkukuhkan dialog, memberikan latihan semula dan menjaga kebajikan pekerja. Kesatuan sekerja dapat membantu pekerja menghadapi cabaran dalam proses pemulihan ekonomi negara. So, yang seperti yang semua dapat lihat, dalam untuk mengalihkan dari peralihan pandemik ke endemik, pelbagai cabaran yang dihadapi oleh kesatuan sekerja tersebut, dan juga mereka telah mempunyai beberapa strategi lah untuk memastikan dapat menjaga kebajikan pekerja-pekerja yang bekerja di situ. Ini saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.